kita nak membicarakan satu jenis iblis, satu jenis anak jin ataupun anak setan yang dihasilkan oleh manusia sendiri tanpa manusia tu sedar. Bagaimana ada sesetengah dan sebilangan manusia yang menghasilkan anak spesies jin. Dalam istilah ilmu perubatan Islam dia sebut al-mukhannas. Al-mukhannas ni macam ni. Sebab itulah dalam ilmu fiqh, terutama tentang orang perempuan, bab haid. Sebab tu bila manusia ni di kalangan perempuan, bila datang musim dia, iaitu musim haid, dia dianggap sebagai kotor. Dalam bahasa kampung, tengah dalam kotor. Kalau orang Kelantan dia sebut cemar tak? Maksudnya tak boleh semayang. Jadi waktu tersebut, sekiranya suami itu mempunyai keinginan terhadap isteri dia, terhadap pasangan dia, jadi waktu tu isteri pula, pasangan pula dalam keadaan kotor tadi, haid. Sebab itu dalam agama kita dilarang sama sekali menjalinkan hubungan intim, hubungan kelamin antara sepasang suami yang isteri tengah kedatangan haid. Kenapa? Sebab dari sudut perubatan, dari sudut kesihatan pun boleh membahayakan kedua-dua belah pihak. Dari satu sudut lagi, Islam melarang, contoh, kalau seorang suami itu berkeinginan sangat dan mereka terlepas benda ni, jadi terjadi juga hubungan, terjalin juga hubungan tadi dalam keadaan isteri haid, maka sebenarnya waktu tu ada satu spesies jin yang lebih mendahului si suami. Dia akan guna dahulu alat kelamin isteri kita kalau kita jima isteri dalam keadaan haid. Bila demikian, nutfah yang kita jatuhkan, nutfah yang kita tumpahkan, dia akan jadi rosak, dia akan jadi punah. Tapi yang terhasil anak depa, anak jin tu. Tapi kita tak mengandunglah dari sudut yang zahir ni. Sebenarnya kita tengah mengandungkan dan melahirkan. Itulah yang disebut mukhannas. Orang yang melahirkan mukhannas ni, bayi tadi dalam rupa bentuk batin dia akan datang bertemu dengan ibu dia, ibu tumpang lah sebenarnya. Kadang-kadang perempuan ni bila mari kotor, bila jiwa dia stres, bila jiwa dia tak tenteram, ada masalah, ada problem, kadang-kadang dia terbayang duduk dalam rumah dia tu ada budak kecil. Ada budak kecil. Mungkin pertama boleh jadi gangguan yang memang bukan mukhannas, tetapi kebiasaannya yang bersifat mukhannas, gangguan akan datang dalam bentuk dan cara tersebut. Sebenarnya dalam masa yang sama kita tak sedar, kita sudah melahirkan anak yang bersifat mukhannas. Jadi berhati-hati dan jaga pencegahan ataupun larangan dalam Islam. Jangan sesekali melakukan hubungan bersama isteri dalam keadaan isteri itu kotor ataupun kedatangan haid. Jadi siapa yang terlepas, dia sendirilah yang menanggung asbab musabab dan segala akibatnya. Jadi berhati-hati bab ni. Dia sebut mukhannas, ingat ni. Jadi kalau jadi macam tu, nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Adanya gangguan-gangguan tersebut. Ada sesetengahnya tangkap mereka dan buang jauh-jauh. Dan ada setengah yang jauh lebih berani, mereka pancung terus. Maksud pancung tu bunuh terus. Sebab dia bukan hasil daripada hubungan yang halal, bukan hubungan yang sebenar. Cuma dia tumpang alat kelamin isteri seseorang untuk melahirkan mukhannas tadi.